السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Dan insya-Allah sambungan kita dalam risalah Da'awat Al-Anbiya atau rintihan para nabi, karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah Ta'ala. Sambungan kita pada doa Nabi Lut alaihi salam, muka surat 128. Perbahasan sambungan daripada doa Nabi Lut ni, setelah kita membahaskan dengan begitu panjang sekali doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dari segi tempoh masa, sebahagian ahli sejarah menyebutkan bahawasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini hidup pada tempoh waktu yang sama. Cuma Nabi Lut lebih kemudian berbanding Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kita dah bahas doa-doa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran yang telah diungkapkan oleh baginda Nabi alaihissalam. Begitu banyak sehingga 6 bahagian dibahaskan. Dan bahagian doa Nabi Lut ni cuma ada satu bahagian sahaja. Dan kita akan tengok apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala pada muka surat 128. Antara doa para nabi yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Baginda merupakan seorang rasul yang diutuskan kepada sebuah kaum, bukan sahaja melakukan syirik, bahkan ditambah pula dengan kemungkaran agung yang tidak pernah dilakukan oleh seorang penduduk bumi pun sebelum mereka, iaitu berhubungan kelamin sesama lelaki, ataupun kita sebut sebagai homoseksual lah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 80 dan juga ayat 81, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Allah Ta'ala sebut pada ayat 80 surah Al-A'raf, walutan idh qala liqaumihi, dan Lut ketika mana ia berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum, apakah kamu melakukan perbuatan keji itu sedang tiadalah barang seorang pun di antara manusia telah melakukan sebelum kamu dengan sebagaimananya. Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi orang-orang lelaki kerana kegairahan kepada dari selainnya orang-orang perempuan, tetapi benar-benar kamu adalah kaum yang melampaui batas. Allah Ta'ala sebut pada ayat 80 dan 81 apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu ialah satu benda yang tak pernah berlaku sebelum daripada itu, sehingga Allah Ta'ala sebut
al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Satu benda keji yang tidak pernah didahului oleh mana-mana orang atas dunia ni melainkan kamu. Kamu tu merujuk kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Apa yang dilakukan? La ta'tunar rijala syahwah. Mendekati lelaki dengan kesyahwatan bagi seorang lelaki sehingga dia meninggalkan perempuan. Maknanya minat kepada lelaki. Lelaki tu dia minat satu sama lain yang membawa kepada ghairah syahwat. Macam minat kepada lawan pasangan. Okay. Perbuatan keji ini begitu tersebar luas dalam kalangan mereka sehingga ia normal sahaja untuk dilakukan di tengah-tengah keramaian. Mereka langsung tidak mempedulikan sebarang teguran maupun nasihat. Okay. Benda ni berlaku kepada kaum Nabi Lut. Okay. Dan pada zaman kita duduk sekarang ni pun ianya berlaku lagi. Walaupun ianya tidaklah berlaku secara berleluasa di negara kita, tapi ianya berlaku. Dalam satu hadis Nabi sebut akan menimpa umatku ini penyakit umat-umat yang terdahulu. Maknanya masalah umat-umat terdahulu akan kena pada umat akhir zaman. Setiap Nabi ni dia menghadapi masalah yang berbeza-beza. Cuma masalah utama satu orang Nabi itu bila mana dia berhadapan dengan satu kaum, masalahnya yang paling ketara ialah kesyirikan. Okay. Cuma ada masalah-masalah lain yang ditambah ataupun yang berlaku pada kaum itu. Macam kaum Nabi Lut ini yang berlaku pada mereka ialah homoseksual. Contoh Nabi yang lain iaitu Nabi Syuaib. Mereka melakukan kesyirikan, penduduk Madian. Dan yang kedua, mereka melakukan penipuan dalam jual beli, mengamalkan sistem kapitalisme. Maknanya kalau ada peluang untuk kita menindas orang tu, maka kita akan gunakan. Okay. Dan penyakit orang kata apa, zalim dalam jual beli ni pun berlaku juga pada umat sekarang. Maknanya sebahagian manusia berlumba untuk mengambil kesempatan di atas satu sama lain. Selain daripada homoseksual tu, kesyirikan pun berlaku pada umat akhir zaman sekarang. Okay. Jadi banyaklah penyakit-penyakit umat yang terdahulu telah tertimpa kepada umat sekarang. Cuma yang dahsyat zaman kita ni ialah usaha untuk normalizekan homoseksual tu. Okay. Terutamanya di Eropah terutamanya. Bahkan ianya diperjuangkan oleh orang-orang Islam sendiri. Bukan lagi diperjuangkan oleh orang bukan Islam. Bahkan ianya disebut dengan biasa oleh ahli agama. Maknanya ada sebahagian ahli agama yang cuba nak mengatakan benda inilah benda yang normal. Di Malaysia kita ni ada cubaan-cubaan seperti itu. Ada yang cuba menggunakan logik, mengatakan ianya ialah satu benda yang normal dan ianya ialah berkenaan dengan naluri satu orang. Satu orang tu dia dah minat dengan cara fikir macam tu, maka ianya ialah termasuk daripada benda yang disebut sebagai hak kemanusiaan. Okay. Sebenarnya kecenderungan satu orang tu dengan jantina yang sama, banyak benda yang kita boleh tengok. Okay. Pertama sekali, fitrah satu orang manusia tu, sama ada dia lelaki dan perempuan, ianya mesti minat kepada lawan jantina berdasarkan apa yang Quran sebut, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Dihiaskan kepada lelaki itu syahwat, keinginan kepada perempuan. Okay. Maknanya itu ialah ayat penegasan dalam Al-Quran yang sebut pada kita itu ialah fitrah yang sehat. Okay. Adapun fitrah yang tak sehat ialah minat kepada sama jantina. Okay. Dan benda-benda seperti ini berlaku adalah kerana dengan persekitaran. Kerana dengan persekitaran. Rosak itu ialah kerana surrounding ataupun persekitaran. Okay. Kalau kita tengok antara sebab ni, saya sebut secara umum di negara kita lah. Okay. Bila mana satu orang tu dia minat sama-sama lelaki ni ataupun minat sama-sama jantina ni, okay, kebiasaannya dia telah menerima gangguan seksual pada waktu kecilnya, pada zaman dia kanak-kanak. Okay. Dan keinginan itu merosakkan fitrah dia. Gangguan itu merosakkan fitrah dia. Okay. Sebab benda ni pernah berlaku, banyak kes berlaku seperti itu. Saya tak ingat ada satu kes. Kes tu kes global.
satu orang lelaki dia telah merogol lebih pada 1000 kanak-kanak lelaki saja, tapi bukan di Malaysia lah. Okay. Cuma nak sebutnya antara sebab berlaku macam tu, dia adalah satu orang yang pernah menjadi mangsa, akhirnya dia pun menjadi pemangsa balik. Okay. Dan benda ni berlaku, saya sebut benda ni secara umum, benda ni perlu diberi peringatan lah. Okay. Kalau di Malaysia ianya berlaku secara umumnya banyaklah, maknanya benda ni dah tersebar, terutama di kalangan muda, di pusat pengajian tinggi, bahkan di sekolah, bahkan di peringkat awal lagi dah berlaku. Okay. Bahkan dia lebih teruk di Malaysia, mohon maaf saya sebut benda ni, ianya berlaku di sekolah-sekolah agama, pondok-pondok pengajian yang moden ataupun pondok-pondok pengajian yang tradisional pun berlaku. Tak dapat dinafikan. Perkara yang sama berlaku di negara jiran, iaitu di Indonesia. Sekarang ni sebahagian ustaz-ustaz memberikan nasihat kepada sebahagian mak ayah yang nak hantar anak ke pesantren ni, supaya kena tengok juga pengurusan di pesantren itu ataupun di pondok itu. Kadang-kadang guru-gurunya cenderung kepada lelaki. Saya pun tak tahu antara kenapa sebab benda tu berlaku. Okay. Kalau dulu dikatakan bahawasanya urusan perkahwinan terlalu sukar, itu yang menyebabkan benda tu berlaku. Di negara Arab pun sama. Saya ingat di Jordan dulu pun perkara yang sama berlaku, tapi suasana masyarakat di sana ialah urusan perkahwinan yang terlampau sukar, mas kahwin yang mahal luar daripada kemampuan satu orang lelaki, menyebabkan negara itu mengalami masalah seterusnya, iaitu masalah suka kepada sama jantina. Okay. Ini ialah masalah-masalah yang perlu dilihat pada kiri dan kanan. Maknanya ianya bukan fitrah semula jadi, ianya berlaku kerana ada benda yang tak kena atau kita sebut sebagai kebejatan sosial tu, sehingga menjadi masalah mental. Benda ni dah pergi kepada masalah mental pun, antara sebab. Dan kita kena tahu mental ni dia bukan gila sejenis saja. Gila ni, sakit mental ni dia banyak jenis, dia banyak, dan dia boleh berlaku pada semua orang. Dan semua antara kita ni kalau kita buat test sakit mental ada, cuma sikit dengan banyak saja. Okay. Dan dia berbagai-bagai. Okay. Antara bentuk gangguan mental ni ialah minat kepada jantina yang sama. Ia juga benda yang sama. Okay. Cuma kaum Nabi Lut ni dia tak berkait dengan mental tu sangat. Okay. Dia berkait dengan sikap dia orang tu sendiri, sikap asal tu dia orang. Okay. Kita tengok apa lagi yang dia sebut dalam buku ni. Dia kata dalam aspek ini, muka surat 129, mereka itu persis binatang gembalaan, tidak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Maknanya sikap ataupun dia punya perangai itu. Sebab kalau kita tengok populasi binatang ni, dia tidak ada suka sama jantina, walaupun adalah orang buat kajian. Okay. Maknanya binatang-binatang ni kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan puan-puan tengok, dia tak berlaku isu homoseksual di kalangan binatang ni, tak berlaku. Okay. Cuma saya adalah baca satu artikel, berlaku ataupun tidak homoseksual di kalangan binatang buas, binatang liar ni. Okay. Adalah satu orang dia buat kajian, dia jumpa, dia kata ada juga berlaku pada singa apa semua di Afrika ni. Maknanya singa ataupun harimau yang melakukan homoseksual, tapi sikitlah, dia tak ramai. Lagipun kalau dia orang buat, dia orang tak kena syariat macam kita. Okay. Yang jadi masalah hari ni, jumpa yang kata haiwan homoseksual, nak kata manusia pun boleh. Itu problem dia. Manusia lain, manusia ialah makhluk taklifi. Haiwan bukan makhluk taklif. Yang berlaku pada haiwan tu sikit saja. Yang saya baca dalam artikel itulah, antara sebab berlaku homoseksual di kalangan binatang ialah kerana untuk mendapat naungan ketua dia. Okay, maknanya dalam satu kawanan tu, contohlah singa tu dia nakkan naungan singa yang lebih senior pada dia, jadi dia berikan diri dia tu jantan, berikan diri dia kepada singa tu jantan jugalah. Okay. Benda tu berlaku, tapi tak apalah, binatang, kita hidup bukan ikut binatang sekarang ni. Okay. Kita hidup ikut apa yang disebut dalam Quran. Okay. Kerana inilah antara permintaan Nabi Lut alaihi salam adalah doa baginda yang Allah Ta'ala rakamkan dalam firman-Nya, qala inni li'amilukum minal qalin rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ini dalam surah Asy-Syura ayat 168 dan 169.
Dia Lut telah berkata, sesungguhnya aku terhadap pengamalan aku adalah dari kalangan orang-orang yang membenci. Wahai Tuhanku, engkau selamatkanlah aku dan pengikut-pengikutku dari apa yang mereka lakukan. Suasana zaman Nabi Lut ini ialah suasana yang normal. Kemuncaknya kalau kita tengok ketika mana Allah Ta'ala menghantar para malaikat yang menyerupai lelaki. Malaikat-malaikat itu pun digoda oleh kaum mereka. Dahsyat kan? Ini satu benda yang sangat dahsyat berlaku kepada kaum Nabi Lut. Dalam ayat ini, setelah Nabi Lut menyatakan kemarahan baginda yang tersangat terhadap maksiat yang jelek ini, baginda memohon kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan, engkau selamatkan aku dan pengikut-pengikutku daripada apa yang mereka lakukan. Maknanya minoriti yang fitrah dia minat sama jantina yang berbeza, majoriti melakukan amalan minat sama jantina. Doa ini merangkumi permohonan perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada perbuatan mungkar ini dan daripada kecelakaan dan akibat yang terbit daripada perbuatan tersebut. Pada doa ini terdapat pengajaran dan petunjuk kepada sekalian hamba untuk berlindung dengan Allah daripada sebarang perbuatan dan pertuturan yang mungkar. Muka surat 130. Serta memohon keselamatan dari kesan buruknya, terutama ketika penularan dan penyebaran kemungkaran ini. Jadi penyakit ini ialah penyakit yang serius berlaku kepada kaum Nabi Lut, dan ianya ialah satu suasana yang sangat tak sihat. Kita boleh bayang macam mana peningnya Nabi Lut duduk di kawasan itu, duduk dalam masyarakat itu. Sebab tu dalam banyak hadis Nabi SAW ni dia ajar pada kita doa untuk menguruskan syahwat tu. Dalam muka surat 130, 131 tu, penulis hafizahullah ta'ala dia datangkan sebahagian doa-doa daripada hadis-hadis yang Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Antara doa yang diamalkan Nabi Muhammad SAW adalah hadis yang direkodkan oleh Ziyad bin Ilaqah daripada bapa saudaranya radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW pernah berdoa. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada akhlak, perbuatan dan nafsu yang mungkar. Ini antara doa yang boleh diamalkan untuk kita dan anak cucu kita, keturunan kita tidak terjebak dengan perkara yang keji ini. Munkaratil akhlak, sebab dia termasuk daripada akhlak-akhlak yang buruk, wal a'malil ahwa, dan benda-benda yang boleh menjerumuskan kepada nafsu yang mungkar. Zaman sekarang ni media terlalu mudah untuk merangsang benda ni. Jadi ini perkara yang lebih perlu dan lebih diberi perhatian, kena beri perhatian lebih. Sebab zaman kita ni banyak benda yang boleh merangsang satu orang tu untuk nafsu dia menjadi liar. Maknanya benda-benda ni sudah dikenali oleh budak-budak pada usia yang belum mencapai belasan lagi. Tambah dengan capaian internet yang mudah sekarang, dengan berbagai-bagai orang kata apa, peranti-peranti yang banyak ni, telefon macam-macam jenis, tablet macam-macam jenis, dan orang kata apa, akses yang sangat mudah, menyebabkan benda ni lagi terbuka dan lagi memberi peluang untuk merangsang. Begitu juga yang direkodkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasanya baginda mengungkapkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta daripadamu akan petunjuk, ketakwaan, maruah dan kecukupan. Ini antara doa yang menunjukkan dalam doa tu Nabi ni dia minta supaya diberikan al-afaf, jaga maruah diri. Maruah diri itu terjaga. Kemudian muka surat 131 direkodkan daripada Sakhal bin Humaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bertemu Nabi SAW lalu berkata, wahai Nabi Allah, ajarkan kepadaku doa perlindungan untuk aku amalkan. Baginda menggenggam tanganku seraya bersabda, ucapkanlah, ini hadis riwayat Imam An-Nasai, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi
wa min syarri mani. Doa ni paling kena untuk mengelakkan diri daripada terangsang daripada benda-benda yang boleh meliarkan nafsu tu. Okey. Tengok dalam doa ni Nabi kata a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan diriku. Adakah diri kita ni terdedah dengan kejahatan? Berdasarkan dalam ayat Quran Tuhan sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diri manusia ni akan diilhamkan kejahatan lebih banyak berbanding kebaikan. Okay. Maknanya gangguan-gangguan, bisikan-bisikan yang jahat lebih banyak. Tambah lagi dengan satu orang tu dia tidak dapat imbang benda ni, maka dia lebih mudah untuk tergoda dengan benda ni. Wa min syarri basari. Ini antara sebab berlakunya masalah. Kalau zaman Nabi Lut ni masalah, orang kata apa, masalah homoseksual. Zaman kita pun benda yang sama. Wa min syarri basari, daripada buruknya penglihatan aku. Dan memang hakikatnya berlaku peningkatan homoseksual ni, tak kira lah gay ke lesbian ke apa-apa semua, bisexual pun sekalipun, ianya bermula kerana penglihatan, melihat. Okay. Sebab itulah benda-benda seperti ini ianya berlaku daripada awal lagi. Ianya berlaku daripada awal lagi. Okay. Ni saya sebut secara orang kata apa, secara umum lah. Okay. Saya menghadapi banyak agak aduan masalah-masalah seperti ini ramai, terutamanya golongan-golongan muda yang umur belasan daripada sekolah menengah lagi. Okay. Antara sebab berlaku ialah pergaulan antara adik-beradik yang tidak terbatas. Ini perlu diberi perhatian. Okay. Dia memanglah adik-beradik, maknanya dia abang ataupun adik dia perempuan apa semua, tapi dari segi batasan aurat-aurat yang perlu dijaga, itu benda yang perlu diberi perhatian. Bahkan saya ada dapat satu kes, satu orang ni dia tak terlibat dengan dia gay, dia mengaku masa dia gay. Okay. Tapi dia bukan gay yang mengamalkan sodomi itu. Okay. Gay di Malaysia ni dia banyak kategori tu. Dia banyak kategori. Okay. Dia ada gay daripada kumpulan yang kita sebut sebagai, kita panggil darai, tempat kita ni darai. Dia pondan. Maknanya dia memang ada kecenderungan perempuan. Dia sekarang gay dah luas capaian dia. Dia ada yang maskulin, lelaki elok, badan tegap, tapi dia gay. Kita jangan ingat gay ni jenis darai, maiyah ni saja, kan? Dia dah banyak. Dan dia ada yang mengamalkan, dia ada yang jenis tak mengamalkan, tapi dia ada kecenderungan, Yang ni tak parah lagi, tapi dia boleh pergi ke arah itu. Okay. Antara sebabnya ialah melihat kemaluan yang orang kata apa, aurat yang terbuka. Di sekolah dia, terutamanya di sekolah asrama, waktu mandi tak jaga elok. Ini benda yang orang yang sekolah asrama dia tahulah. Saya pun sekolah asrama daripada tingkatan 1 sampai habis tingkatan 5, sampai universiti pun. Okay. Benda-benda ni tak dapat jaga. Benda-benda ni tak dapat dijaga. Hanya perlu kekuatan diri seorang pelajar itu untuk dijaga. Sebab kita tak tahu senior dia nak buat apa. Tu tak termasuk yang kes bully yang duk bising 2-3 hari ni. Antara benda yang orang tak bercakap, dan benda tu berlaku hatta di sekolah agama sendiri pun, ialah penjagaan aurat yang tidak terurus. Sebab dom mata hari-hari melihat. Kita boleh bayang, waktu dia bersama dengan kawan di asrama lebih lama berbanding dia duduk rumah. Okay. Benda tu dia tengok, walaupun dia tak terlibat, tapi dia tengok. Okay. Sebab tu syarri basari, buruknya melihat pandangan, terlalu tengok benda-benda seperti ini, ianya ialah benda yang boleh mengganggu laluan hati dia. Walaupun dia tak pernah try, apatah lagi dia pernah diganggu. Sebab tu gangguan seksual ni dia bukan hanya sentuhan semata-mata, dia melihat, dipandangi. Okay. Sebab tu agama Islam ni dia tutup pada awal lagi. Dia suruh orang perempuan tutup aurat, tujuan dia untuk tidak pergi ke arah itu. Termasuk juga lelaki. Sebab tu sebahagian mazhab mereka bincang tentang bab aurat lelaki sama lelaki ni dengan banyak khilaf. Okay. Walaupun ada pandangan mazhab yang paling ringan mengatakan aurat antara lelaki dengan lelaki ialah sawatan, iaitu kemaluan depan dan belakang, kubul dan dubur. Itu pandangan paling ringan. Tapi memandangkan pada zaman sekarang, ianya kita tak boleh pakai yang tu. Kita kena lebih lagi. Sebab kita tak boleh nak jangka keadaan sekarang. Okay. Dalam mazhab Syafi'i, bainas sarrah, antara pusat sampai ke lutut. Okay.
Ada mazhab yang lebih daripada tu lagi. Okay. Dan antara pandangan-pandangan, saya tak ingat daripada mana, cuma saya pernah terbaca pandangan ni, ialah satu ulama fiqh ni, sama lelaki pun tidak digalakkan untuk terlampau buka baju sangat, tak boleh. Okay. Benda tu disebut pada kurun-kurun yang awal. Okay. Kurun-kurun yang awal. Benda ni sebahagian orang dia rasa leceh. Lepas tu ada sebahagian orang lagi dia kata, patutnya dia itulah yang kena kawal diri dia. Orang nak buka baju, orang yang buka baju tu pula jadi masalah, mengundang. Memang hakikatnya orang yang buka aurat dia mengundang. Dia memang mengundang. Okay. Dan benda-benda ni disebut sebagai para ulama sebagai warak. Walaupun benda ni, warak ni dia tak wajib. Tapi bila mana keadaan dah terlampau teruk, dia perlu untuk dilakukan. Syarri basari, maknanya buruknya penglihatan. Okay. Itu yang tengok kawan dia. Okay. Belum lagi yang melintah dalam telefon dia. Okay. Yang melintah dalam telefon, pop up apa semua. Ini benda-benda yang mengganggu. Sebab tu dalam doa ni Nabi sebut berlindung daripada buruknya pandangan. Mata tu terlihat benda-benda tu. Wa min syarri lisani, dan daripada buruknya lisan. Lisan ni ialah lidah kita. Bercakap benda-benda yang berunsur lucah juga boleh membantu ke arah benda tu. Ini benda yang kita kena tahulah. Okay. Supaya ianya tidak menjadi sebab. Terlampau banyak dia ulang benda-benda seperti itu, bercakap benda-benda seperti ini, dia boleh mengundang ke arah tu. Dan yang paling buruk, wa min syarri qalbi, daripada kejahatan hatiku, wa min syarri mani, dan kejahatan maniku. Kalau tengok dalam syarah, maksud kejahatan mani yang disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir ialah terlalu mudah terangsang. Zaman sekarang ni lagi bahaya. Benda ni tak dapat nak dielak. Dalam rumah pun, sebab semua orang ada smartphone. Semua, daripada usia sekolah rendah sekarang sampailah kepada orang tua, orang dewasa pun semua ada telefon sendiri, dan semua ada capaian internet pula luas. Kita tak boleh nak kawal. Sebab setengah-setengah internet, setengah-setengah browser ni, dia boleh buka browser yang dia tidak ada history. Kalau dulu, sebahagian mak ayah punya nak jaga, dia check history tu. Sekarang ni, ada setengah-setengah macam Google Chrome tu, dia ada satu site tu, kalau dia buka laman web yang tak betul pun, dia tak naik dia punya carian tu. Kalau kita buka pun dia tak ada. Dan memang kita tahu anak-anak muda ni akal dia lebih lagi daripada kita yang berumur ni. Okay. Maknanya dia lagi pandai menyembunyikan benda tu seakan-akan dia tak pernah terlibat dengan benda tu. Okay. Cuma nak katanya ianya dah terbuka. Grup Telegram, Twitter, ini semua benda dah menjadi arus media yang share benda-benda seperti ini. Benda-benda yang berlaku. Cuma saya tengok antara masalah yang menyumbang kepada LGBT ni sehingga orang nak normalize-nya, ianya ialah pesat di media sosial, paling pesat di situ. Sebab tu kita akan tengok Facebook tak apa kuat sangat. Okay. Dia kuat di Telegram sebab dia bersifat grup. Tak semua orang boleh akses. Dia boleh ada masuk grup. Okay. Dia kuat di Twitter. Ini kajian-kajian yang dibuat di Malaysia, banyak fakulti, banyak universiti duk buat tentang benda ni. Psikiatrik pun duk buat benda ni. Dan capaian-capaian lain yang berbayar. Sekarang ni yang paling top, dia ada satu laman web tu nama dia OnlyFans. Yang ni dia boleh upload apa saja video yang dia nak, sama ada video diri dia, video orang lain, dan dia dapat income daripada video itu. Itu yang sedap tu. Sebab dapat duit pula. Okay. Dia dibayar untuk benda tu. Dan tak semua orang boleh akses, sebab orang yang nak akses tu dia ada yuran langganan dia. Okay. Ini ialah malapetaka yang berlaku hakikatnya. Satu benda yang orang kata apa, kita dengar ni kita jadi letih tengok keadaan, tak tahu nak kawal kat mana. Sebab kawalan dari segi penguat kuasaan hanya boleh kawal kalau berlaku secara fizikal. Kalau berlaku dalam media sosial, tak ada akta lagi yang boleh nak kawal benda tu, melainkan SKMM nak kawal. Walaupun Malaysia ni antara negara yang agak terjaga dari segi akses laman web yang tak betul ni berbanding negara-negara lain. Kalau kita tengok, saya sendiri duduk di Jordan dulu, saya tengok pemuda di Jordan ni dia akses, sebab di Jordan ni dia tak sekat banyak laman web. Saya ingat dulu ada satu badan kajian mana tah international, dia buat bagi negara Arab kadar orang yang lawan, orang yang layari laman web porno di negara Arab.
Jordan tu duduk nombor 3 bagi seluruh negara Arab. Nombor 1 tuan-tuan tahu mana? Sudan. Nombor 1. Nombor 2 Mesir. Nombor 3 Jordan. Okay. Itu untuk negara-negara Arab. Dahsyat lah. Dan saya tengok benda tu normal. Sebahagian tuan-tuan boleh bayang, Jordan ni dia dekat dengan Syria, Palestin. Okay. Kita kadang-kadang sedih tengok sebab tanah yang dia orang duduk tu ialah tanah yang sebahagian Nabi dan Rasul duduk lalu dulu. Bukan macam Malaysia. Malaysia ni Nabi dan Rasul tak lalu yang Al-Quran tu. Okay. Tapi rosak dia sampai ke tahap tu. Dan agenda westernized Barat ni untuk norma benda tu dah mulai masuk dan dia orang terima secara legal. Tambah pula yang berlaku sekarang ni ialah satu idea Abraham Accord yang berlaku di UAE. Kalau tuan-tuan tahulah isu tu. Abraham Accord ni ialah satu idea yang dibawa oleh gagasan UAE, Emirat Arab Bersatu ni. Okay. Dia orang macam ada di belakang tu pluralism agama. Termasuklah dalam tu walaupun dia tak ketengahkan lagi lah. Okay. Agenda-agenda untuk beri hakkan kepada gay, lesbian, LGBT ni pun ada. Abraham Accord ni ialah satu badan atau satu projek lah, satu kata apa, satu idea nak bagi tak nak harmoni semua agama. Abraham Accord tu diambil daripada Nabi Ibrahim lah. Perjanjian Abraham ataupun kesatuan agama-agama Ibrahimiyah, lebih kurang macam tu lah. Okay. Cumanya dia ada benda-benda yang sama dalam tu. Antaranya nak bagi orang Islam normalize dengan orang bukan Islam, diberi dana pembinaan kuil, rumah ibadat bukan Islam. Okay. Dan antara negara yang against benda ni ialah Qatar hari ni. Sebab tu dia berlaku pertembungan antara UAE dan yang pro kepada UAE. Dan belakang sekali kalau kita tengok siapa yang berada di belakang semua ni, White House yang berada di belakang tu, Amerika Syarikat. Okay. Jadi itu idea-idea yang agak bahaya lah. Sebab idea Abraham Accord tu ramai yang join. UAE kepala dia, Arab Saudi pun join, Oman, Morocco, banyaklah negara Arab yang join. Okay. Cuma yang against, yang lawannya ialah Qatar hari ni. Tapi tak kuat lah sebab Qatar tu kecil, dia bukan negara yang besar. Cuma ramai para ulama yang desak supaya Amir Qatar biar ada pendirian dia sendiri lah, supaya dia tak terlibat. Okay. Dan Malaysia kita juga dijemput untuk menyertai, tapi tak ramai lah para ulama kita yang nak join, yang nak join Abraham Accord. Cuma di belakang tu dia nak normalize. Sebab tu kita akan tengok di Eropah, seorang imam declare dia gay. Dia imam masjid, dia declare dia gay sebab dia nak normalize benda tu. Okay. Ini ialah kalau kita tengok benda ni lah, kita akan nampak letihnya keadaan umat makin dekat. Dan ini juga antara tanda-tanda nak pergi kepada peperangan akhir zaman itu. Pertembungan antara akidah dan juga keimanan itu sendiri. Okay. Maknanya yang segi aliran sesat ni aliran sesat dah dari segi akidah. Yang segi pengamalan, yang segi nak hancurkan kehidupan, norma kehidupan manusia dia. Okay. Jadi doa ni kita tengok Nabi sebut wa min syarri maniyyi, daripada kejahatan mani yang terlalu mudah terangsang, iaitu terlalu terikut dengan nafsu seksual, yang jika tidak diselia dengan baik pasti menjerumuskan kepada zina dan pembukaan pada zina. Ini muka surat 131 nota kaki yang bawah tu dia syarahkan wa min syarri mani. Memohon perlindungan Allah daripada kejahatan mani tersangatlah penting dalam kehidupan seorang manusia tanpa mengira jantina. Apatah lagi di saat perkara-perkara yang membangkitkan syahwat sudah tersebar, kerana syahwat seksual merupakan ujian paling besar bagi seorang manusia. Dan kita kena tahu yang cenderung kepada jantina yang sama ni, dia kadang-kadang dia pergi kepada penyakit seterusnya, iaitu dia okey dengan dua-dua jantina. Ini kes yang berlaku di negara kita. Saya nak bercakap dari segi negara kita saja. Okay. Ada kes-kes yang dia dah kahwin, dah ada anak 3-4, tapi dia masih minat lagi lelaki. Kahwin, ada anak pun. Okay. Benda tu berlaku. Ini ialah satu data yang tak boleh disembunyikan lagi. Tujuan ialah untuk beritahu keadaan. Sebab tu kita tak boleh rasa selesa sangatlah. Okay. Maknanya ancaman-ancaman ini sudah berlaku, sudah masuk ke dalam negara kita, dan dia ada usaha untuk normal. Macam saya sebut tadi lah, yang datang, yang bawa usaha itu ialah daripada kalangan orang Islam sendiri. Okay. Seterusnya kita tengok muka surat 131 tu, perenggan paling bawah, jika syahwat seksualnya terangsang, ia akan menghumbankan ke tempat-tempat yang jelek dan binasa. Perbuatan kaum Lut adalah disebabkan perkara-perkara ini.
terjerumusnya mereka bertitik tolak daripada ini, sehingga Allah mensifatkan kegairahan seksual mereka dengan firman-Nya, ayat 136 surah Al-Hijr, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi hayatmu sesungguhnya mereka benar-benar dalam kemabukan, merayau-rayau ke sana ke sini kerana kebingungan. Okay. Maknanya keadaan mereka tu macam orang yang mabuk. Okay. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang terlibat dengan benda ni, dia bermula dengan ketagihan pornografi, tengok benda-benda laman web yang porno ni. Okay. Dan satu orang, since dia tengok satu saja pornografi ni, dia boleh beri kesan, damage, kerosakan pada otak dia teruk. Dan dia punya kerosakan otak tu sama macam orang yang ketagihan dadah fizikal ni, yang ambil dadah ganja ke apa ke, metafetamin ke apa. Bahkan dia lebih teruk. Sebab kita kan tahu otak manusia ni dia ada kuasa menyimpan, dia ada kelebihan menyimpan. Okay. Bila mana masuk benda yang tak betul, dia akan mengecutkan saraf-saraf ni dan dia akan simpan benda tu. Sebab tu kalau orang tu kata saya tengok je, lepas tu saya tak ingat dah, itu mustahil. Itu mustahil untuk berlaku. Tambah pula benda jahat ni, syaitan dia banyak lubang, banyak ruang-ruang, celah mana pun dia akan masuk. Okay, benda tu. Okay. Sebab tu jangan mendekati daripada awal lagi. Jangan mendekati daripada awal. Okay. Sebab tu inilah benda yang perlu dibimbangi lah. Sebab hari ni orang, terutamanya anak-anak kecil lah, akses kepada gadget ni dia orang terlampau mudah sangat. Sebab kita tengok budak-budak kecil ni, bahkan kalau tengok umum lah, kita tengok orang pergi kedai, kita makan dekat kedai pun, nak bagi anak tu diam, dia akan bagi telefon. Bagi telefon, diam. Dia macam kurang dah. Bahkan itu masalah lain pula yang akan timbul. Ada setengah-setengah dia jadi rebel dengan sebab tak dapat telefon tu, dia jadi hyper, dia punya addiction tu. Okay. Cuma nak katanya inilah masalah-masalah yang terjadi kerananya satu saja, berpaling daripada ajaran yang betul dan kurangnya nikmat dalam melakukan ibadah. Okay. Antara sebab syahwat tu naik, mata tengok pada benda lain. Okay. Mata tu bila mana tengok benda lain, waktu dia ibadah pun dia akan teringat. Sebab tu saya tengok ada kes sebahagian budak-budak sekolah ni, dia orang solat macam biasa, tapi dah terlibat dengan benda tu, dia tak boleh nak delete benda tu. Tambah pula usia muda, dia punya capaian akal dia tu lagi kuat. Okay. Tengok benda ni ataupun bercakap benda ni, kita rasa dada kita jadi ketat dengan sebab masalah berlaku. Ia berlaku dekat, dia tak jauh tu, dia dekat dengan kita. Tuan-tuan pergilah tanya sekolah asrama mana-mana pun, kalau dia kata tak ada isu ni, kita boleh katakan tipu, bohong kot. Cuma budak tu yang tak nak beritahu. Tapi benda tu biasanya berlaku. Saya ingat zaman saya sekolah dulu pun dah berlaku dah. Maknanya 10 tahun yang lepas pun dah berlaku. Tambah zaman sekarang, zaman tu smartphone tak ada lagi, tu pun dah berlaku dah. Okay. Zaman sekarang internet lagi laju pada 10 tahun yang lepas, capaian lagi laju daripada 10 tahun yang lepas. Okay. Jadi kita boleh kata masalah itu lebih luas lagi dan lebih hebat lagi lah. Okay. Cuma nak kata itu ialah bahagian daripada ujian umat akhir zaman yang makin, orang kata makin teruk lah. Okay. Tambah pula di Malaysia ni, bila mana statistik dikeluarkan, bila mana kita COVID-19 ni berlaku, saya ada terbaca artikel 2-3 bulan yang lepas, antara negara yang spend masa banyak, rakyat yang spend masa banyak dengan media sosial waktu COVID yang tak boleh keluar, PKP, istilah apa sajalah, okay, ialah kita, Malaysia. Antara yang tinggi lah tu di Asia Tenggara. Okay. Dan yang melayari laman porno di Malaysia pun antara yang tertinggi waktu COVID yang tak boleh keluar rumah tu. Okay. Sepatutnya waktu tu orang duk kempen suruh ingat Tuhan apa semua. Tak jadi juga. Okay. Tak jalan. Sebab orang tu dah ada masalah dalam rumah asal. Dia tak boleh duduk sekali dalam rumah, tiba-tiba kena duduk dalam rumah. Jadi cara untuk release tension benda tu. Keadaan seperti tu. Dan benda ni orang kata apa, dia parah. Sebab tu kalau tengok lawak-lawak yang bersifat lucah ni, dia dah jadi normal di kalangan pelajar-pelajar sekolah sekarang ni. Okay. Benda tu tak dapat dinafikan lah. Okay. Jadi ianya petanda kerosakan yang besar akan berlaku. Kalau kita biarkan benda ni, kalau kita tak ambil cakna benda ni, 20 tahun akan datang, dia akan jadi normal lagi. Dia akan jadi relax, tak ada apa. Bahkan benda tu mungkin akan, orang yang pejuang tu akan lebih kuasa besar lagi ataupun suara dia lebih loud lagi.
Cuma saya nak kata ini ialah satu cabaran dakwah yang sangat besar. Sebab tu cerita dakwah ni bukan hanya cerita bercakap tentang tauhid semata-mata, tapi kecenderungan pemikiran satu orang, kecenderungan syahwat tu juga antara gangguan yang akan kena pada satu orang tu untuk bagi dia gelong daripada agama yang asal. Dan bila mana satu orang tu ditunggangi syahwat, dia lebih dahsyat, tak boleh dengar nasihat berbanding orang yang mengamalkan amalan-amalan khurafat ni. Orang-orang yang terlibat dengan amalan khurafat, yang pergi jumpa bomoh, yang suka pergi menurun di kubur, kalau kita nasihat, dia lagi mudah makan. Tapi orang yang terlibat dengan pornografi, syahwat, zina, gay, lesbian ni, bacalah ayat Quran banyak mana pun, hadis Nabi banyak mana pun, dia payah makan. Sebab Quran sendiri sebut, syahwat bila mana dia dapat tunggang kita, dia jadi sedap. Orang yang terlibat dengan tu. Okay. Dan dia adalah satu benda yang boleh diselindungkan. Orang tak nampak benda ni. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Sebab tu kalau tengok ayat yang ke 30 surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala sebut qala rabbin surni. Ni antara doa kata apa, doa Nabi Lut alaihi salam. Qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Wahai Tuhan, berilah pertolongan. Perkataan unsurni tu nak tunjuk pada kita payah dakwah kepada homoseksual ni. Sampai tahap rintihan Nabi Lut itu luar biasa dah. Wahai Tuhan, aku tak reti nak cakap apa dah. Kalau malaikat pun dia orang nak try, itu parah. Okay. Malaikat yang menyerupai manusia, dia orang nak try malaikat tu. Malaikat tu dia refuse. Malaikat ni dia tak ada nafsu. Maknanya dia memang tak akan terkesan. Okay. Hari ni benda tu berlaku kepada orang-orang yang tak kena lagi, tapi orang-orang yang minat ni dia akan cuba goda. Okay. Tidak ada yang boleh tolong melainkan Allah Azza wa Jalla. Cuma nak katanya dakwah ini dia pakai hujah pun dia tak jalan. Dakwah ni, kalau kita berhujah macam Ahmad Didak duk buat ataupun Zakir Naik duk buat, tak makan LGBT. Sebab LGBT dia bukan sembah selain pada Allah Ta'ala. Okay. Dia menyembah hawa nafsu dia. Okay. Dan menyembah hawa nafsu ni dia bermacam-macam version. Okay. Sebab dia tak murtad, dia tak keluar daripada Islam. Dia tak buat satu benda yang tu. Dia buat fahisyah. Jelas dia pun akui benda tu tak betul. Okay. Dia pun akui benda tu tak betul. Okay. Jadi ianya ialah satu dakwah yang lebih susah sebab dia nak meninggalkan ketagihan. Sebab benda-benda ni dia ada efek seterusnya, iaitu ketagihan. Pornografi ada ketagihan, berzina ada ketagihan, minum arak ada ketagihan, dan ianya berlaku bukan hanya pada orang Islam, berlaku juga pada orang bukan Islam, dan ianya ada dua kaitan. Cuma Barat pun setuju antara sebab berlaku benda ni ialah masalah spiritual yang lemah satu orang tu. Dia punya pegangan keimanan dia, tak kiralah dia agama apa pun, tapi dia punya spiritual dia yang lemah. Itu yang sebab dia terjerumus ke dalam tu. Okay. Jadi kita boleh tengok doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi, dan juga doa-doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi Lut tu sendiri dan juga Nabi Muhammad tu sendiri. Itu ialah sebahagian daripada apa yang kita boleh tengok usaha untuk melawan benda ni. Doa dengan kesungguhan hati supaya masyarakat ataupun generasi ni taklah terjebak sampai ke tahap tu. Selain daripada tu, orang yang ada kuasa dia boleh lakukan penguatkuasaan yang lebih lagi supaya benda ni tak berlaku. Maknanya since dengar satu suara yang memperjuangkan benda ni, kita kena tutup serapat-rapatnya. Walaupun benda tu akan menjadi heboh lah seluruh dunia sebab orang nak bercakap benda ni sebagai sebagai hak asasi manusia, tapi ianya satu benda yang mengarut dan satu benda yang bahaya kepada kehidupan manusia seluruhnya, tak kira Muslim ataupun bukan Muslim. Jadi rasanya kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat, dan insya-Allah kita akan masuk doa Nabi Syuaib seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.